billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan wa iman kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hidup lagi kita hujung-hujung Zulhijjah ni nak masuk Muharram dah. Tak berapa hari sangat lagi. Hari ni dah berapa 28 ya. Yang jarang sekali bulan Zulhijjah sama dengan bulan Hijrah. Bulan apa? Bulan Masihi ya, sama dia kami. Jadi insya-Allah tak lama lagi masuk Muharram lagi tu ya. Semakin hari semakin tua, semakin hari semakin cepat usia kita nak mati ya. Tapi ingat, mati tak tunggu tua. Mati tak sebabnya sakit. Begitu, ramai je yang sihat-sihat, muda-muda meninggal. Kenapa meninggal? Kita suka tanya kenapa kan? Asbab je lah tu. Meninggal tu asbab ya. Apatah lagi dah sampai hujung usia, memang tiba masa lah. Itu masa-masa gemilang lah tu untuk kita berusaha untuk menambah ilmu ibadah kita. Muda-muda ni susah ni cerita pasal tua ni. Sebab lambat ingat lagi ni nak tua ni gaya anak-anak dara, teruna-teruna aku ni semua ni ya. Remaja ting-ting-ting lagi ni. Tapi ingat, mati tak sebabnya kita jadi tua. Tak tunggu tua baru mati ya. Jadi sepanjang masa Allah bagi kesempatan hidup kita ni, kita isikan. Kita isikan dengan amal ibadah. Kita dah belajar dah amal ibadah apa yang paling Allah dan Rasul suka. Ialah amal ibadah yang cepat, sambung. Amal ibadah yang istiqamah. Sikit pun tak apa, janji istiqamah. Kata Ustazah Zul tu, istiqamah. Sikit pun tak apa. Jangan hari ni buat 10, besok tak buat langsung. Tahun depan pula buatnya. Ambillah sikit-sikit. Banyak sangat ibadah kita ni. Pilih salah satu, buat sedekah, buat amal jariah, buat kebaikan yang kita lakukan, buat berpesan-pesan, buat berkasih-kasih sesama kita hanya semata-mata kerana Allah, macam-macam lagi dah. Jadi semalam kita dah masuk dah fasa seterusnya penceritaan surah Al-Kahfi. InsyaAllah hari ini kita sama-sama baca 62 sampai 74. Saya ulang-ulang lagi, bacaan kita pagi ni macam teaser je lah. Pemanis mulut saja kepada ilmu tafsir. Banyak lagi penjelasan-penjelasan yang kita boleh korek daripada Al-Quran ni, melebihi daripada pembacaan makna. Kita baca makna, terjemahan tu makna saja, makna dalam bahasa Melayu, dan juga himpunan tafsir dan pengajaran ringkas yang penerbit dah pilihkan. Jadi sahabat-sahabat di sini, adik keluarga kat luar sana, yang mana dah ikut ni, ingat yang kita ada ni pemanis mulut saja. Jangan kata ada langsung, jangan kata ada langsung. Tapi isilah juga masa. Carilah muda-muda ni dalam majlis-majlis tafsir Al-Quran. Pergi kepada kuliah-kuliah tafsir Al-Quran. Fardu ain ke? Tak semestinya fardu ain. Yang fardu ain tu apa? Bab ibadah tu dulu. Taharah, solat, zakat, waktu dulu. Aurat. Itu fardu ain. Sahih fardu ain. Bab mengaji, membaca Al-Quran, pandai baca Al-Quran, tak fardu ain lagi. Tak dikira fardu ain. Kita akidah tu fardu ain. Settle bab akidah, belajar bab akidah, pegangan kita kuat, beres bab fardu ain bab akidah. Syariat pula masuk. Fardu ainnya apa? Amalan harian. Wuduk, mandi, solat, itu dia amalan harian kita. Ni dah besar-besar ni dah wajib bayar zakat. Zakat fardu ain belajar bab zakat. Nak berniaga, fardu ain belajar bab berniaga. Itu fardu ainnya. Fardu ain bukan kita belajar kat kafar tu je. Fardu ain ni bergerak mengikut perjalanan hidup kita. Time kita nak pergi umrah, fardu ain masa tu belajar bab umrah. Nak pergi haji, fardu ain belajar bab haji. Macam tu ya. Tak nak pergi haji, tak fardu ain lagi belajar bab haji. Ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah hari ini sambung pasal penceritaan lah. Pengajaran yang seterusnya melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ataupun Khidir. Wallahu a'lam. Terserahlah Nabi kita, Nabi tu tak penting kan. Semalam kata kunci pertama pada kisah ni ialah apa? Allah melunakkan hati Nabi Musa, melembutkan hati Nabi Musa dengan mengatakan bahawa bukan kau yang paling cerdik.
Bukan semua ilmu tu pada kau. Buka tafsir Ibn Katsir tu tengok. Dalam satu majlis Nabi Musa mengatakan, siapakah dia manusia yang paling berilmu? Dia kata aku. Allah tegur dia. Allah tegur dia, maka bermulalah perjalanan dia mencari Nabi Khidir ataupun Khidir. Berapa lama? Dan Ibn Katsir ada tulis. Apa bahasa Arab hujub ke apa yang lebih kurang gitulah. Masa dia lebih kurang ditafsirkan lebih kurang lama lah, 80 tahun macam tu. Wallahualam. Dalam Ibn Katsir ada ya. Ibn Katsir ada ya. Benda poin kecil-kecil itulah. Tapi ingat kita taklah diminta nak korek poin kecil-kecil tu. Ramai kita suka kutip lah poin kecil-kecil. Ikan apa yang boleh melompat-lompat tu, ikan dah mati tiba-tiba melompat-lompat masuk dalam air tu. Ada orang jual ikan besok dekat bawah lah. Inilah. Syekh Ammar Ridwan besok katalah contohlah dia jual ikan lah. Inilah ikan baka daripada Nabi Musa tu. Sudah. Post kat Facebook sikit laku lah ikan Ammar. Macam tu Inilah dia tasbih dibuat daripada kayu batera Nabi Nuh. Orang Melayu pun beli lah. Tipu di Bangladesh, Arab dekat sana. Wallahualam. Perjalanan seterusnya, hari ni kita jumpa satu lagi pengajaran. Siapa boleh teka? Bukan teka lah, mesti dah baca ni. Kalau istiqamah baca. Hari ni semalam kita Allah bagi tahu Nabi Musa, bukan kau yang pencedek. Pergi cari orang ni. Bermula perjalanan. Dalam penceritaan hari ni, besok, 1-2 muka ni, cerita Nabi Musa ni bukan 2 muka lah kat sini. Dalam 2 muka ni, satu pengajaran besar apa dia? Kata kunci dia apa? Sabar. Sabar. Kata kunci dia sabar dalam menuntut ilmu. Banyaklah lagi pengajaran tu nak ambil. Kalau disyarahkan oleh tuan-tuan guru kita, macam-macam. Tapi kita ambil yang besar-besar lah. Besar-besar lah. Wallahualam insyaAllah. Sambung hari ni 62 sampai 74. Besok Jumaat. Isnin, panjang umur kita Isnin besok kita habiskan perihal Nabi Musa, lepas tu masuk pula cerita Zulkarnain. Itu lagi satu. Apa pengajaran besar daripada cerita Zulkarnain itu? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن
شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Terjemahan, maka ketika mereka berjalan melalui tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan ini. Dia, yakni pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku terlupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuatkan aku lupa kecuali syaitan. Dan ikan itu mengelupur terjun ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia, yakni Musa, berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya daripada sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya daripada sisi kami. Nota 495, menurut mufassir berdasarkan hadis, hamba di sini ialah Khidir dan yang dimaksudkan dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian. Manakala yang dimaksudkan dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib seperti yang akan diterangkan dalam ayat berikut. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan mendapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia, yakni Musa, berkata, insya-Allah engkau akan dapati bahawa aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam apa-apa urusan. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah kedua-duanya hingga ketika kedua-duanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia, yakni Musa, bertanya, mengapa engkau melubangi perahu itu? Adakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah membuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia, yakni Musa, berkata, janganlah engkau menghukum aku kerana terlupa dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah kedua-duanya sehingga mereka berjumpa dengan seorang pemuda. Maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Dia bukan membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Tafsir Jalalain. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang dapat membimbingku? Mengikut suatu qiraat akhir penggalan ayat ini dibaca rasyadan. Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidir kerana menambah ilmu adalah satu hal yang dianjurkan. Kisah Nabi dan Rasul.
Ketika Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku mendapatkan sebahagian ilmu daripada ilmu-ilmu Allah. Allah mengajarkan ilmu yang tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau mendapatkan sebahagian ilmu daripada ilmu-ilmu Allah yang aku tidak mengetahuinya." Lalu Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan sanggup dan sabar bersamaku. Bagaimana kamu dapat sabar ke atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya-Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku pun tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Nabi Khidir menjawab, "Jika kamu tetap mengikutiku, janganlah kamu menanyakan sesuatu hingga aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu." Kemudian kedua-duanya berjalan menyusuri pantai. Lalu kedua-duanya naik perahu, hinggaplah seekor burung pada tiang kapal, lalu menyelamkan paruhnya pada air untuk minum. Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Ilmu yang aku miliki dan ilmu yang engkau miliki dibandingkan dengan ilmu Allah seukuran dengan apa yang dipatuk oleh burung itu daripada laut." Ketika mereka berada dalam kapal, Musa merasa hairan oleh tindakan Khidir. Musa berkata kepadanya, "Mereka telah membawa kita tanpa upah. Tetapi mengapa kamu menebuk lubang perahu mereka untuk kamu tenggelamkan penumpangnya?" Khidir menjawab, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahawasanya kamu sekali-kali tidak akan sabar ikut bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukumku kerana kealpaanku dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Itulah pertama kalinya Musa terlupa. Tak lama kemudian kedua-duanya turun daripada perahu tersebut dan pergi berjalan. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan dua orang temannya. Nabi Khidir memegang kepala anak itu dan membunuhnya. Musa berkata kepadanya, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Khidir berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahawa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia yakni Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau mengizinkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan daripadaku." Maka kedua-duanya berjalan hingga ketika kedua-duanya sampai kepada penduduk satu negeri. Sampai kepada penduduk satu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Tiada seorang pun yang memberi makan atau minum bagi kedua-duanya. Kemudian kedua-duanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Lalu Musa mengatakan kepadanya, "Mereka tidak menjadikan kita sebagai tetamu dan tidak pula mempersilakan kita. Jika engkau mahu, nescaya engkau dapat meminta balasan untuk itu." Nabi Khidir mengatakan, "Inilah perpisahan antara aku denganmu. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu tentang perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Ibnu Katsir Al-Jazari. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi kadang-kadang berlumuran wanginya kepadamu dan kadang-kadang kamu membeli sebahagiannya atau kamu dapat mencium semerbak harumnya wangian itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaianmu atau kamu akan mencium baunya yang tidak sedap." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pengertian larangan bergaul dengan orang yang telah mengotori perkara dunia dan akhirat. Dorongan untuk bergaul dengan orang yang memberikan pengertian dunia dan akhirat. Bolehnya jual beli wangian dan hukum wangian itu suci apabila dipakai dalam solat. Hadis Nabawi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ketika aku bersama Nabi SAW di satu ladang sementara baginda tengah bersandar, tiba-tiba lalu beberapa orang Yahudi, mereka saling berkata satu sama lainnya, 'Tanyakanlah kepada tentang roh,' sehingga dia kembali bertanya, 'Bagaimana pendapat kamu tentangnya?' Namun sebahagian berkata, 'Jangan sampai dia meminta kamu mendatangkan sesuatu yang kamu sendiri tidak menyukainya.' Mereka berkata, 'Tanyakanlah padanya.' Kemudian mereka bertanya tentang roh. Nabi SAW tidak menjawab apapun kepada mereka. 'Aku tahu baginda tengah diberi wahyu. Aku berdiri daripada tempatku saat wahyu turun, baginda bersabda, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.
Surah Al-Isra ayat 85. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Nasihat dan pengajaran. Nabi Musa alaihissalam termasuk salah seorang daripada ulul azmi yang memiliki keteguhan. Ketika Allah SWT memberitahukan bahawa ada seorang hamba yang diberi ilmu yang tidak diberi kepada Nabi Musa, maka baginda pun segera memohon kepada Allah agar diberi petunjuk untuk menimba ilmu daripadanya. Setelah Nabi Musa menemuinya, Khidir alaihissalam mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Maka Musa alaihissalam pun menjawab, insya Allah kamu mendapatiku sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentangmu. Pernyataan Musa alaihissalam ini sebagai bukti ketawadukannya, walaupun tidak diragukan lagi bahawa Nabi Musa lebih utama dan lebih tinggi kedudukan dan darjatnya daripada Khidir alaihissalam. Ini pula yang menjadi keutamaan Nabi Musa ketika harus menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dalam mencari ilmu. Demikian juga dalam adab-adabnya serta kesungguhannya dalam meraih ilmu. Ibnu Al-Jazari. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Banyaklah sebenarnya pengajaran kalau kita nak ambil ya. Kata kunci yang besar macam Imam Muda Ammar Ridwan dah bagi tahu tadi, kata kunci dia sabar. Sabar dalam segala perkara lah. Bukan saja dalam pengajaran yang Allah nak bagi pada kita semalam dengan hari ni, ialah bab menimba ilmu tu. Satu, bab hati. Bab hati, jangan kita rasa kita ni yang terbaik. Pasti ada yang lebih baik daripada kita. Dalam bab ilmu pun begitu. Ya, Nabi Musa kalamullah sekalipun, Rasulullah Azmi pun, Allah petunjukkan melalui cerita Nabi Musa ni untuk kita, supaya kita kena sedar bahawa satu, bab ilmu khususnya dalam pengajaran ni, ilmu Allah tu lagi besar. Diperumpamakan sebagaimana perjalanan Nabi Musa dengan teman dia. Siapa tahu nama teman Nabi Musa ni, yang tukang jaga makanan, yang terlepas ikan tu? Ibnu Katsir ada. Lain kali sebelum tu buka dulu, buat homework dulu. Sebelum masuk kelas baca dulu. Siapa nama teman Nabi Musa ni? Alaihi salam. Boleh panggil alaihi salam juga teman Nabi Musa ni. Semoga Allah merahmati, mensejahterakan beliau juga. Nama ayah dia pun macam nama ikan juga. Tak terbalik. Tafsir Ibn Katsir. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Kan macam ikan nun tu. Antara makanan pertama kita dalam syurga ialah hati ikan. Hati ikan apa? Dia kata hati ikan nun yang besar yang telan Nabi Yunus tu. Antara makanan-makanan mula-mula. Yang pertama sekali ke apa? Allahualam lah. Ialah tahu dah makan hati ikan kita besok. Siapa tak minat hati ikan, baca-baca kat dunia ni makan hati ikan. Jangan makan hati ikan air sudah. Pahit. Makan hati lain, wallahualam. Yusha bin Nun teman dia tu jadi dalam perjalanan tu dah nampak dah bagaimana ditamsirkan pada cerita burung tu yang minum seteguk itu. Itulah ilmu Allah yang kurniakan pada kita, tak lebih daripada seteguk air burung tu. Banyak ke? Taklah. Kalau kambing minum banyak, gajah minum lagi banyak. Ni paruh burung je sikit je. Tu kita faham kan? Itu memang kita faham. Diberi tahu lagi, walaupun kita faham, diberi tahu lagi pada kita. Apatah lagi ilmu tu, sebab kata Nabi Khidir ataupun Khidir kepada Nabi Musa AS, Allah bagi kau kelebihan dalam bab ilmu yang aku tak tahu. Allah bagi aku pula kelebihan dalam bab ilmu yang kau pun tak tahu. Begitu. Itu bab ilmu, kemudian bab sabar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita diberi pula lagi hadis ni. Selalu dah dengar hadis ni. Kita ni nak kenal agama seorang tu, tengok teman dia. Nak kenal agama, kepribadian, akhlak seorang tu, tengok kawan-kawan dia macam mana. Mana rupa kawan-kawan dia. Jadi siapa yang belum beranak pinak ni, ingat, dia dah besar besok, kena tahu semua kawan-kawan anak-anak kita. Yang kita nak lepaskan keluar tu kan. Siapa, mana rupa kawan-kawan anak kita ni kan. Kita tengok anak-anak kita ni molek-molek je kan. Kita tak tahu belakang macam mana kekurangan anak kita sebenarnya. Jadi kita kena kenal kawan-kawan seseorang tu kan. Jadi kita kena pilihlah kawan-kawan. Kawan yang baik, kalau kita jahil sekalipun, terbalik juga kebaikan dia, ilmu amalan dia, hikmat nasihat dia pada kita. Walaupun kita ni jahil, kita ni degil, kita ni lara, tapi berkawanlah orang baik-baik macam awak semua ni. Berkawan dengan Nurul, berkawan dengan Liana, berkawan dengan Ammar, comel-comel amal-amal ni, insya-Allah. Terpaliklah kebaikan tu sikit-sikit. Berkawan yang kaki mengumpat,
Terpaliklah mengumpat tu walaupun kita tak mengumpat. Berkawan dengan orang yang muzakarah ni cerita artis saja, maka terpalik dengan muzakarah cerita artis je lah. Tak ada benda-benda lain nak cerita. Gitulah. Kemudian, wallahu alam, cerita pasal roh tu surah Al-Isra 85 ni. Surah 85, katakan kepadaku tentang roh, ceritakan. Kita dah baca dah tafsir dia ni. Maka Rasulullah SAW beritahu yang bertanya tu, dia dapat idea mana nak tanya daripada Yahudi Madinah. Beberapa soalan dia tanya, sungguhnya roh itu ilmu Allah. Ilmu yang diajar pada kita tu hanya sedikit saja. Al-Isra ayat 85 tu, qulin apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa dah. 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ilmu Tuhan ni banyak yang tahu. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Wallahu a'lam. Besok kita sambung lagi perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan sahabat dia Yusha bin Nun alaihissalam bersama Khidir atau Nabi Khidir pada perjalanan seterusnya. Sampailah kita tutup perihal cerita Nabi Musa ni dengan masuk dah introduction kepada Zulkarnain, cerita Zulkarnain, pengajaran seterusnya. Wallahu a'lam. Baca Ibnu Katsir tu. Banyak cerita-cerita menarik tambahan. Untuk bagi kita semangat membaca sirah-sirah lama ni kan. Kan cerita bak ikan tu pun Masya Allah, kelebihan yang Allah tunjukkan. Kuasa Allah pada ikan tu sendiri. Kalau ambil bak ikan tu lah. Tapi janganlah salah ambil pula. Macam saya kata tadi, janganlah nak jadi orang berniaga mungkin cerita pasal ikan. Ikan tu sendiri sebenarnya bukan mukjizat lah, kebesaran Allah tunjuk pada ikan ni. Ikan tu dah mati, dikatakan diletakkan pada satu tempat berbatu karang macam tu, dipercikkan. Ada sahabat tafsirkan terperciklah air daripada telaga kehidupan, macam tu lah, terpercik kena ikan tu hidup, melompat-lompat masuk dalam air. Tetapi bergeraknya ikan tu dalam air, ikan tu tidak terkena air tu, maksudnya ikan tu dipisahkan daripada air tu. Macam mana? Macam ada tunnel lah, macam tu lah. Gitu. Nabi Musa boleh nampak perjalanan ikan tu. Dia nak mencari tempat ikan tu masuk ke dalam air tu. Setiap tempat yang ikan tu melompat masuk dalam air tu jadi batu, macam jadi batu karang terus. Nampak highway dia tu. Wallahu a'lam. Ajaib tak ajaib ni. Jangan mencarilah. Ini dia telaga kehidupan. Mai, saya ada botolkan ni, satu botol $1 juta. Minum ni tak mati. Tak payahlah. Menarik. Baca dari Ibnu Katsir. Untuk kadang-kadang kita belajar sirah ni, kadang benda kecil-kecil ni, seronok juga. Sebab tu cerita-cerita Israeliat tu seronok. Dia menyedapkan. Tapi ni yang sahih. Yang sahih. Wallahu a'lam. Besok kita sambung lagi perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun alaihissalam dan Khidir, Nabi Khidir. InsyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.